Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat Al-Quran? Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih lagi memberikan kita nikmat kehidupan pada hari ini. Maka dapatlah kita sambung pertemuan kita. Dan hari ini insya-Allah akan kita bacakan muka surat yang kelima dalam mushaf kita, iaitulah surah Al-Baqarah, yang bermula daripada ayat yang ke-25 sehinggalah ayat ke-29, bermula dengan wabasyiril ladzi sehinggalah kepada wa huwa bikulli syai'in alim. Sebelum itu saya memohon maaf kerana masih lagi dalam keadaan yang kurang sihat, jadi insya-Allah saya akan buat apa yang termampu insya-Allah. Kalau kita perhatikan pada mushaf kita, kita akan dapati muka surat kelima ini ialah muka surat yang berada di sebelah kanan. Jadi seperti biasa, kita akan bahagikan mushaf ini kepada 3 potongan kecil supaya semua yang menonton video ini dapat melihat dengan jelas ayat-ayat yang akan kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu. Amanu mad badal dibacakan itu dengan 2 harakat seperti mana mad asli. Wa amilus solihati an. Okey, nun di sini akan didengungkan 2 harakat kerana semua nun, semua mim yang bersabdu dihukumkan dengan bacaan wajibul gunnah, iaitulah wajib didengungkan 2 harakat. Anna lahum, mim tidak akan didengungkan kerana di sini ialah hukum izhar syafawi. Nun di sini akan didengungkan seperti mana nun di sini, iaitulah hukum wajibul gunnah, kita dengungkan dengan 2 harakat. Jannatin taj. Okey, nampak di sini ada tanwin bertemu dengan ta. Tanwin bertemu dengan ta ialah hukum ikhfa hakiki, maka akan didengungkan dengan dengung 2 harakat. Til taj. Okey, til taj. Dan di sini jim akan diqalqalahkan kerana sifatnya memang qalqalah. Tajri min. Baik, nun mati bertemu dengan ta seperti mana yang pertama tadi hukumnya ikhfa hakiki, maka kita dengungkan dengan 2 harakat. Mil. Pastikan dengung itu bunyinya nipis kerana ikhfa yang berlaku di dalam tempat ini, di kawasan ini, ialah ikhfa berjumpa dengan huruf yang nipis, maka dengungnya pun nipis. Min tahtihal anharu. Tahtihal anhar. Baik, kita berhenti di sini. Bermaksud di sini adanya nun mati bertemu dengan ha. Dalam Al-Quran kita, kalau huruf mati diberi tanda mati, bermaksud huruf itu akan disebut dengan jelas, dengan izhar. Sama ada izhar syafawi ke, izhar halqi ke, ataupun izhar mutlak ke. Yang penting kalau dia diberi tanda mati, bermaksud dia akan dibunyikan dengan bunyi dia yang asal. Jadi di sini nun, maka dibunyikan dengan nun betul-betul an. Tidak ada dengung. Kenapa? Kerana di sini hukumnya izhar halqi. Baik. Anhar. Kullama ruziqu. Okey, ru ditebalkan kerana ra berbaris hadapan. Ruziqu minha. Nampak? Nun mati bertemu dengan ha, hukumnya izhar halqi, tidak didengungkan. Minha mil. Nun mati bertemu dengan sa, hukumnya ikhfa hakiki, didengungkan dengan 2 harakat. Bunyinya bercampur dengan bunyi sa. Mil samarat. Okey, baik. Min samaratir. Di sini adanya tanwin bertemu dengan ra. Bila tanwin bertemu dengan ra, membawa hukum idgham bila gunnah. Dan bacaan di sini idgham sepenuhnya, idgham kamil, maka bunyi ra. Samaratir. Bunyi ra terus. Samaratir rizqan. Okey, di sini tanwin berjumpa dengan qaf. Hukumnya ialah ikhfa hakiki, akan kita dengungkan dengan dengung 2 harakat. Dan dengung di sini bunyinya tebal kerana ikhfa di sini berlaku
ke atas huruf isti'la, huruf yang tebal, maka dengungnya pun rizqan, okey, tebal juga seperti mana sifat qaf yang berada di sebelah tanwin. Baik. Qalu hadzal ladzi ru di sini ditebalkan kerana ra berbaris depan ziq. Okey, qaf diqalqalahkan kerana itu sifat huruf qaf. Ruziq na min. Baik, di sini ialah nun mati bertemu dengan qaf membawa hukum ikhfa. Ikhfa di sini tebal kerana ikhfa berlaku kerana bertemu dengan huruf isti'la, huruf yang tebal, maka bunyi dia pun tebal. Min qabl, min qabl. Baik, ba akan kita qalqalahkan dan kita akan matikan di sini sebab ada dua mati. Pertama matinya ba, yang kedua matinya lam kerana berhenti. Maka pastikan bunyi ba lebih kuat daripada lam. Qabl, qabl. Lam tu sikit je, bunyi dia tidak sekuat matinya ba, kerana ba tadi mati asli, yang lam tadi matinya mendatang kerana kita berhenti. Baik. Wa utubihi, di sini ha, apabila ha berbaris bawah ataupun depan, di sini ha baris bawah kan, dia berada di antara dua huruf yang berbaris, ba baris bawah, mim baris depan, maka dia akan memberikan hukum mad silah. Kerana kalau ha berbaris bawah ataupun depan, dia tersepit antara dua huruf berbaris, maka akan dibaca dengan hukum mad silah. Di sini ialah mad silah qasirah, dua harakat. Bihi mad silah qasirah. Mutasyabiha, sepatutnya mutasyabihan, tapi kita berhenti. Kalaulah huruf terakhir yang kita berhenti tu ialah alif yang bertanda tanwin, maknanya ada baris dua di atas huruf sebelumnya, huruf ha, dan hujungnya alif, maka akan kita berhenti dengan bunyi alif. Mutasyabiha, nama dia apa? Mad iwad. Mad iwad. Baik. Walahum, mim tidak dengung, izhar syafawi. Fiha, ha alif mad bertemu dengan hamzah dalam dua perkataan, mad jaiz munfasil dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat. Azwajum. Baik, tanwin bertemu dengan mim ialah hukum idgham ma'al ghunnah, maka didengungkan dengan dengung 2 harakat. Mutahharah, di sini hati-hati ya. Ta tebal, ha nipis. Bila ta tebal, kita kena bunyikan ta. Ha nipis mesti bunyi ha. Jadi tah. Jadi tahharah, bukan tahho. Tidak. Tah. Jadi ta dapat tebal ta, ha dapat nipis ha. Harah, ra ditebalkan kerana berbaris atas. Wahum fiha khalidun. Baik. Di sini dun ialah mad arid lisukun, kita berhenti dengan kadar 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat. Okey, di sini dengung 2 harakat kerana nun bersabdu hukum wajibul gunnah. Innallaha la yastahyi. La yastahyi. Okey, pastikan ya berbaris bawah, bunyi dia yi. Kena jelas. Di sini ialah huruf mad ya bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan, membawa hukum mad jaiz munfasil 4 harakat ataupun 5 harakat. Baik. Kemudian ada pula nun mati bertemu dengan ya, ini hukum idgham ma'al ghunnah. Bunyi a dulu, tak ada sengau, lepas tu baru sengaukan. Yad. Okey, yad jangan buat qalqalah, jangan yad je. Yad riba masalam. Di sini ada tanwin bertemu dengan mim membawa hukum idgham ma'al ghunnah, maka didengungkan dengan 2 harakat. Lamma ba'udatan. Okey, tanwin bertemu dengan fa, ikhfa hakiki, dengung 2 harakat.
fama fawqaha, fama fawqaha. Fa amma, mim bersabdu membawa hukum wajibul gunnah, didengungkan dengan dua harakat. Fa amma, okey. Fa ammal ladzina, fa ammal ladzina amanu, di sini mad badal dua harakat. Fa ya'lamuna an, nun bersabdu wajibul gunnah dua harakat. Annahul haqqu mir rabbihim, ra, nampak tak, nun mati bertemu dengan ra, hukum dia idgham bila gunnah, idgham kamil, bunyi ra terus, mir rabbihim, mir rabbihim. Wa mim bersabdu wajibul gunnah, dengung dua harakat. Wa ammal ladzina kafaru, ra tebal kerana berbaris depan. Fayaquluna madza, baik, huruf mad alif bertemu dengan hamzah dalam dua perkataan, mad jaiz munfasil dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat. Madza ara, ra tebal kerana ra berbaris atas. Dallahu bihadza mathala. Baik. Di sini berhenti dengan baris dua di atas yang hujungnya alif, maka bila kita berhenti bunyi dia alif. Mathala, dua harakat, mad iwad. Baik. Yudillu bihi, ada ha yang tersepit antara dua huruf berbaris, iaitu sebelumnya ba berbaris bawah, kaf berbaris depan, berbaris atas, hukum mad silah qasirah, dibacakan mad dua harakat. Bihi kathiran, ra tebal kerana berbaris atas, dan tanwin bertemu dengan waw ialah idgham ma'al gunnah, maka didengungkan dua harakat. Kathiran wa yahdi bihi kathira, di sini juga ada mad silah dua harakat, mad silah qasirah. Bihi kathira, ra dibaca tebal kerana berbaris atas, dan kerana kita berhenti pada baris dua di atas yang berakhir dengan alif, maka dibacakan dengan alif. Kathira, dua harakat, ra kerana ia mad iwad. Baik. Wa ma yudillu bihi illa, di sini berlakunya mad silah tawilah. Kes yang sama, ha tersepit antara dua huruf berbaris ba dan hamzah. Kerana ha itu berada antara dua huruf berbaris akan memberi hukum mad silah, dan disebabkan selepas ha ialah hamzah, maka dia akan jatuh kategori mad silah tawilah, maka dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat. Bihi illal fasiqin, di sini berakhir dengan mad arid lis sukun, sama ada dengan 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat. Alladzina, yang saya semua tak boleh nak sebut dengan betul, tapi kita kena ikhfa, sebab nun mati bertemu dengan qaf, maka ikhfa-nya tebal. Yang qudu, okey. Na'ahdallahi min, nun mati bertemu dengan ba, membawa hukum iqlab, jadi dengung 2 harakat. Dalam keadaan dengung itu bibir kita bersentuhan secara sangat ringan, jangan dikemam dan jangan dibuka. Min ba'di mithaqihi, mad silah qasirah 2 harakat. Wa yaqaf qalqalah ta'una ma, ada alif mad bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan, membawa hukum mad jaiz munfasil, dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat. Amarallah, amara, ra tebal kerana berbaris atas. Amarallahu bihi, sekali lagi mad silah tawilah kerana ha di sini berada di antara 2 huruf berbaris dan huruf selepasnya ialah hamzah, maka memberi hukum mad silah tawilah, kita akan panjangkan 4 ataupun 5 harakat. Bihi ay, nun mati bertemu dengan ya, membawa hukum idgham ma'al gunnah, kita dengungkan dengan
dengung 2 harakat. Baik, bunyi a tidak sengau. Bunyi sengau itu selepasnya ai, okey. Ayu sala wa yufsiduna fil ard. Okey, fil ard. Ra tebal kerana ra mati sebelumnya berbaris atas. Ulaika. Baik. La di sini ialah mad alif bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan membawa hukum mad wajib muttasil dibaca dengan panjang 4 ataupun 5 harakat. Ika humul khasirun. Mad arid li sukun pada run dibaca dengan 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat. Kaifa takfuruna. Ra tebal kerana berbaris hadapan. Nabillahi wa kun. Baik. Nun mati bertemu dengan ta, ikhfa hakiki, dan ikhfa ni nipis kerana di sini nunnya bertemu dengan huruf istifal, huruf yang nipis iaitu huruf ta, maka bunyinya nipis. Kuntum. Tum tidak dengung kerana di sini izhar syafawi. Tengok, kalau ada tanda mati atas dia bermaksud dia tidak dengung. Am sama dengan am pun tak dengung kerana ada tanda mati di atasnya. Amwatan. Baik. Tanwin bertemu dengan fa hukum ikhfa hakiki dengung 2 harakat. Fa ahyakum baik, bila ada mim bersabdu sama dengan nun bersabdu memang akan didengungkan atas nama wajibul gunnah, 2 harakat dengung. Thumma yumitukum. Thumma sama juga wajibul gunnah. Yuhyikum. Ada 3 wajibul gunnah dalam potongan ini, iaitu thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Baik, ra di sini tebal kerana mati sebelumnya baris depan, maka ra tadi tur ditebalkan, dan ja'un ialah mad arid li sukun. Akan kita berhenti dengan memanjangkan 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat. Huwallazi khalaqa lakum. Di sini kena hati-hati sebab ada banyak huruf yang 1 harakat, dia duduk sebelah-sebelah, maka setiap yang 1 harakat tadi jangan dilajukan, kena bagi hak masing-masing. Khalaqalakum. Satu. Huwallazi khalaqalakum. Baik, di sini mim mati bertemu dengan mim diberi hukum idgham mithlain saghir. Sebab mim mati jumpa mim, dan memang pun mim yang kedua itu diberi sabdu. Senang je, kalau mim dan nun yang ada sabdu memang akan kita dengungkan dengan kadar 2 harakat. Baik. Ma fil ar. Ra tebal kerana ra ini mati sebelumnya berbaris atas, memang akan kita tebalkan. Ardi jami'an. Baik, di sini tanwin berjumpa dengan tha, hukumnya ikhfa hakiki dengung 2 harakat. Thummas. Okey, di sini mim sabdu wajibul gunnah dengung 2 harakat. Thummastawa. Okey, wa nampak tak? Okey, alif mad bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan mad jaiz munfasil dibaca dengan 4 harakat ataupun 5 harakat. Thummastawa ilas sama. Okey, sekarang ni alif mad bertemu dengan hamzah dalam 1 perkataan membawa hukum mad wajib muttasil dipanjangkan 4 ataupun 5 harakat. Sama'i fasawwahun. Nun bersabdu wajibul gunnah didengungkan dengan kadar 2 harakat. Ba qalqalah asamawat. Okey, di sini ialah ada alif mad bertemu dengan huruf yang mati di hujung bacaan, bermaksud dia juga ialah mad arid li sukun, sama seperti ini. Yang pertama ini berakhir dengan waw nun, yang ini waw nun, yang ini alif ta, maka kadarnya juga sama, 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat.
wa huwa bikulli syai'in alim. Baik. Wa huwa bikulli syai'in alim. Di sini ialah mad arid li sukun juga dengan kadar 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat. Alhamdulillah, selesailah sudah perbincangan kita untuk sepintas lalu hukum hakam tajwid yang utama. Dia ada banyak lagi yang detail, tapi cukuplah yang utama itu yang berada dalam muka surat kelima surah Al-Baqarah ayat yang ke-25 sehingga 29. Mudah-mudahan memberi manfaat. Perkongsian sahaja juga untuk saya mengulang kaji apa yang telah saya pelajar dulu sikit-sikit dengan guru-guru saya. Dan ini ialah satu usaha untuk untuk membolehkan saya mendapat sesuatu selepas kematian saya. Jadi apa yang kita belajar kita sampaikan. Andai kata ia dimanfaatkan, insya-Allah ia akan menjadi sesuatu yang membantu kehidupan sebenar kita, iaitulah kehidupan selepas mati, kehidupan yang abadi, yang lama, kehidupan yang lebih panjang, dan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala dengan sekian-sekian bekal yang kita perlukan. Mudah-mudahan memberi manfaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.